Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Memandangkan hari ini cikgu tak boleh nak buat online class because cikgu ada meeting kejap lagi. So cikgu bagikan video ini untuk awak tengok. Tajuk baru kita iaitu Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. So, let's go. Okey, so awak tengok dari sini ada awak boleh refer buku teks awak. Kenapa saya suka guna buku teks? Sebab dalam buku teks memang ada terperinci. Kadang-kadang bila awak gunakan buku-buku rujukan ataupun nota ringkas, terdapat fakta-fakta yang menyebabkan awak tak boleh tengok, ada fakta yang awak tertinggal. Okay, so that's why saya akan gunakan buku teks dan buat nota ringkas untuk awak. Okay, so kita tengok sistem pemerintahan. Okey, 3 buah kerajaan, iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Champa dan Kerajaan Srivijaya. Apa yang perlu awak tengok? Yang first kali, dalam ni kita akan belajar sistem pemerintahan, sistem ekonomi, iaitu dengan siapa raja-raja dulu digelar apa? Adakah semuanya sultan ataupun digelar dewa raja? Okay, so itu semua kita akan tengok. Okay, so sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu yang masyhur ialah sistem beraja. Dari dulu sampai sekarang sistem beraja ni masih dikekalkan. So kalau awak tanya saya, cikgu sistem beraja ni dulu lagi ada? Yes, semasa Kerajaan Alam Melayu. So kenapa negara-negara luar cuma sekarang lebih di upgrade, kita panggil demokrasi, dah ada pilihan raya. Kalau dulu memang semuanya raja je yang berkuasa mutlak. Okay, so tengok raja, sistem pemerintahan diamalkan ialah sistem beraja. Dan sistem beraja ini terbahagi kepada dua, itu pusat dan juga wilayah. Sama juga, sama sekarang pun ada pusat kerajaan pusat, apa yang kerajaan ke atas tu, yang Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri lain. Kalau yang di bawah wilayah, maksudnya setiap negeri. Kalau negeri Kelantan, siapa yang akan jaga? Okey, so dia akan bawa ke menteri-menteri ke atas tu, masalah-masalah atau apa sahaja yang diperlukan oleh rakyat, apa juga masalah dan keperluan yang diperlukan oleh rakyat. Okay, so tengok Kerajaan Funan. Kerajaan Funan, raja-raja Funan ni menggunakan pelbagai gelaran, iaitu termasuklah kurung benam. Apa maksud kurung benam? Iaitu Raja Gunung. Raja Gunung. So dia panggil raja dia apa? Kurung benam. Kurung benam tu, kalau dengar je kurung benam, itu maksudnya nama raja dia. Kalau kita sultan sekarang kan, sultan. Kalau dia kurung benam. Okey, seterusnya itu Raja Diraja yang melambangkan Raja Funan sebagai raja segala raja, dan Cakrawati yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Okey, so tengok pemerintah pusat dan wilayah, iaitu Kerajaan Funan ni dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah. Ketua wilayah ini terdiri daripada putera-putera raja. Mereka digelar sebagai raja kecil. Kenapa? Sebab dia masih putera, bukan yang dah tua-tua, itu ayah mereka. Tapi mereka ini dibantu oleh raja-raja kecil, itu putera-putera, prince. Okey, kemudian kita tengok, kalau tadi dia panggil kurung benam di Funan, kita tengok pula Kerajaan Champa. Okey, Kerajaan Champa pula, raja-raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja. Raja-raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci, serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Ini awak tengok, bila Dewa Siva, awak dah boleh agak ini daripada mana? Bukan Buddha, Hindu, betul tak? Hindu, dan kita boleh agak ni golongan Brahmin. So di Champa ni awak dah boleh agak sebenarnya mereka ini daripada Hindu. Raja Champa dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. So, pada peringkat wilayah, Champa ini dibahagikan kepada 5 wilayah, iaitu Indrapura, Amarawati, Wijaya, Kautara dan Panduranga. Cuma sini yang saya nak bagi tahu, apa gelaran bagi raja untuk Champa? Ialah apa dia? Dewa, Raja di Raja. Tadi kalau di Funan apa dia? Kurung benam. Ada 3. Dekat ingat tadi di Funan ni ada berapa? 1, Raja Gunung ni, Raja Diraja, Cakrawati dan kurung benam. Di Champa apa dia? Champa ialah Raja Diraja. Okey, so kita tengok di Kerajaan Srivijaya.
Kerajaan Sriwijaya, Raja-Raja Sriwijaya ini menggunakan unsur kesaktian. Sudah keluar itu bahasa Indonesianya. Dan ia dianggap sebagai bodhisattva yang merujuk peranan raja sebagai Buddha di bumi. Kalau tadi di Champa kita boleh anggap itu Hindu. Why? Kenapa? Sebab berkaitan dengan dewa Srivi apa semua kan. Tapi di Sriwijaya kita boleh anggap dia ialah sebagai Buddha bumi, bodhisattva. Okay, so Raja Sriwijaya digelar sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau. Okey, itu gelaran dia. Siapa pemerintah pusat dan wilayah? Ia dibantu oleh Yuva Raja, iaitu putera mahkota, Parati Yuva Raja sebagai raja muda, dan Raja Kumara Raja turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Pentadbiran wilayah terbahagi kepada dua, iaitu kedatuan yang ditadbir oleh datu berketurunan raja dan peradatuan yang ditadbir oleh datu bukan berketurunan raja. So, boleh faham? Belajar? Sebenarnya sejarah macam saya cakap kat awak lah. Awak kena ingat lah. Yang ni memang kena hafal. Ni yang cerita ni apa sistem pemerintahan dia, apa dia guna. Kalau sekarang kita ada demokrasi, tapi kita masih menjalankan sistem pemerintahan di raja, sebab kita masih ada sultan-sultan di setiap negeri. Sama juga pada zaman dulu ni pada kerajaan alam Melayu dulu, tiga ni, tujuh ni semua buat kerajaan alam Melayu. Cuma sekarang kita tengok apa gelaran raja dia dan siapa pemerintah pusat dia dan wilayah. Itu yang kita tekankan hari ini. Okey, saya hanya bagi 3 ini sahaja. Seterusnya saya akan sambung. Yang 4 lagi saya akan sambung. Saya nak awak fokuskan ini sahaja. Okey, so saya nak yang ni awak salin dalam buku awak. Salin ni, semua ni, dan buat nota ringkas. Saya akan bagi latihan pada awak. Saya akan bagi kolom. Saya nak awak ringkaskan semua itu. Okey, kalau saya baik, saya bagi awak ringkaskan je terus dalam tu. Okey, boleh? Okey, itu sahaja daripada saya kelas. Nanti latihan saya akan bagi ke awak dalam kelas. Saya akan masukkan dalam grup. Terima kasih, maafkan saya. Kalau ada apa-apa tak faham, awak boleh cakap dalam grup. Apa-apa sahaja. Okey, daripada saya, Cikgu Nadia. Like, subscribe my channel. Muah, muah, muah.